Muhammad Lukman Hakim. Saya dengar sendi ni daripada ayah saya sendiri, yang mana dia dah guna sendi ni dalam 5 botol untuk dia punya osteoarthritis. Jadi bila selepas dia guna tu hasilnya memang positif lah. Dia dah hilang osteoarthritis tu. Jadi sekarang ni saya pun mungkin masalah genetik kan, jadi terkena pada saya. So saya pun rasa saya kena cubalah sendi ni sama. So, bapak sebelum ni memang ada sakit arthritis berapa lama? Dia dalam setahun setengah. Setahun setengah lah. Lepas dia cuba produk sendi lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kurang dalam, saya tak pasti bulan, tapi dalam 5 botol lah. 5 botol dah 2 bulan lebih lah. Bulan lebih lah. So memang ada dia dah memang positif. Dia dah tak ada dah. Macam bengkak-bengkak sendi pun dah tak ada. Alhamdulillah. Semua lepas Tuhan abang. So kena continue makan sebab so jadi sekarang ni saya nak mencuba untuk diri saya sendirilah untuk ni. Okey bang, terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Apa khabar semua para penonton setia di Facebook page Samsul Amri Ismail, alhamdulillah ya, ataupun aka Ustaz Samsul Debat USD kita, alhamdulillah. Tuan-tuan bersama dengan saya Ustaz Da'i Azam Al-Kankari. Alhamdulillah, bersyukur kita Allah SWT kerana pagi-pagi yang penuh barakah ini kita memulakan kehidupan kita dengan menuntun tazkirah. Ya, ingat tuan-tuan puan ya, bangun pagi, penggeliat kan? Bangun pagi stretching tuan-tuan, stretching bangun pagi, baru betul-betul tuan-tuan. Kita ni, ingat tuan-tuan, kita ni kalaulah nak sihat, kita bersenam. Itu pasti insya-Allah. Kita nak fizikal sihat tuan-tuan, ya, nak mata sihat, senyum mata, exercise mata. Nak mulut sihat, exercise mulut, makanlah tuan-tuan ya, nyong-nyong kan. Kita nak sihat bahu, nak sihat badan, exercise tuan-tuan, buat senaman dan sebagainya. Ada orang jogging, ada orang cycling, naik basikal, tak kira lah waktu cuti ke dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan puan, itu bagaimana kita nak sihatkan fizikal. Tetapi hari ini tuan-tuan puan, ramai orang alhamdulillah fizikalnya sihat. Tetapi sejauh mana mental kita sihat, sejauh mana hati kita sihat, sejauh mana spiritual kita, rohani kita sihat. Sebab ibu ayah, semua ini perlukan exercise ya. Bukan saja fizikal perlukan exercise, akal juga perlukan exercise. Hati juga perlukan exercise ya, spiritual perlukan exercise. Rohani kita, perasaan kita, mental kita semua perlukan exercise. Antaranya tuan-tuan iaitu dengan majlis ilmu. Hari ini kita duduk majlis ilmu, tak kiralah tuan-tuan berada di mana. Barangkali tengah mengeteh, tengah minum teh ke, ataupun tengah sarapan jemput-jemput pisang ke, kan? Ataupun tengah buat jemput-jemput ke, tak kiralah tuan-tuan dan puan. Apapun keadaan, kita boleh berada dalam majlis ilmu dengan membuka live FB ini. Lagi cantik tuan-tuan, tekan button share. Tekan button share, tag kawan-kawan. Ingat tuan-tuan dan puan, pagi-pagi ni jangan kita seorang je dapat pahala. Jangan kita seorang aja yang rasakan nikmat berada dalam majlis ilmu. Tapi kalau boleh tuan-tuan dan puan, kita nak ramai rakan-rakan kita juga. Jangan kita seorang komen aja, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ramai yang komen tu Ustaz aja. Apa komen untuk diri sendiri. Tuan-tuan, buat tuan sama, tag kawan-kawan kita. Tag dia. Kan bagaimana tag? Tuan-tuan belajar sendiri lah kan. Tag nama kawan-kawan kita. Sebut nama kawan-kawan kita semua. Jom kita menonton tazkirah ini. Jom kita berada dalam kuliah subuh ini. Masya Allah, tabarakallah. Kawan kita tengok tuan-tuan, saya tak langsung kita juga dapat wakaf pahala. Kita nak saham pahala ini. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, lagi cantik tuan-tuan, tekan button share. Dah tekan ke belum? Kalau dah tekan share, alhamdulillah. Bukan saja share dekat page kita, bukan saja share dekat wall kita, tapi kita share pula dekat Facebook group, kita share pula dalam Instagram, kita share pula dekat dalam WhatsApp group dan sebagainya. Ramai orang menonton, insya-Allah ada kebaikannya sesama kita. Baiklah tuan-tuan dan puan,
Yang lepas, kalau tuan-tuan ingat Jumaat lalu, tuan-tuan ni, subuh yang lepas bersama saya Ustaz Azhar Kankari, kita dah berbicara tentang hati. Ya, kita bicara tentang bagaimana nak rawat hati, bagaimana nak dapatkan hati yang sejahtera, bagaimana kita nak mendapat qalbus salim, hati yang sejahtera, bagaimana kita nak dapatkan qalbus sahih, hati yang sahih. Kita bicara tuan-tuan puan yang lepas tentang hati yang baik, hati yang semua orang nak, dan insya-Allah tuan-tuan puan semua ada insya-Allah. Ya, pagi ni kita kena sentiasa semangat dan juga positif. Saya yakin semua orang ada ya hati yang baik ini insya-Allah. Tetapi tuan-tuan, ada pula kategori hati yang kedua, iaitu hati apa? Kalau tuan-tuan ingat yang lepas, siapa ikuti pertemuan yang lepas tuan-tuan ya? Apakah kategori hati yang kedua? Ada yang komen, Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan puan. Komen. Tulis kat bawah ni kan. Tak ada masalah. Ustaz ingatlah yang lepas kita yang pertama qalbus salim, hati yang sejahtera. Yang kedua kita ingat Ustaz, iaitu apa? Qalbun mayyit, iaitu hati yang mati. Hati yang mati ni insya-Allah tak ada pada kita. Amin insya-Allah. Tak ada pada tuan-tuan, tak ada pada kita semua. Hati yang mati ni hati yang ego, hati yang bersekutu dengan syaitan, hati yang menjauhkan Allah, menyekutukan Allah dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Dia tidak ada pada kita. Amin insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, ini yang ketiga ini kebarangkalian ya, kebarangkalian bukan pasti ya. Kebarangkalian ada pada kita ya. Moga Allah lindungi kita semua. Apa dia? Iaitu qalbun marid, iaitu hati yang sakit. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak merungkaikan lebih jauh lagi apa yang dimaksudkan dengan hati yang sakit ini, hari ini saya nak baca awal ni tuan-tuan, saya nak ulang juga hadis. Kalau boleh tuan-tuan ikut daripada bahagian pertama, bahagian kedua dan ini bahagian yang ketiga insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, masya-Allah ya, barangkali mungkin ada yang dah hafal dah hadis ini. Apa hadis ini tuan-tuan? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW yaqul, qala Nabi SAW, apa Nabi kata? Dengar betul-betul tuan-tuan. Ala wa inna fi jasadi mudghah iza salahat jasadu kullu wa iza fasada jasadu kullu ala wahya qalb. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, sadaqa Rasulullah SAW. Hadis sahih. Tuan-tuan, apa Nabi kata daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan itu. Tetapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka rosak dan kotorlah seluruh anggota badannya. Daging dimaksudkan itu adalah hati. Maknanya tuan-tuan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya, hati ini adalah seketul daging ada dalam diri kita. Semua ada hati insya-Allah. Hati yang dimaksudkan ini bukan saja hati fizikal tuan-tuan yang kita belajar anatomi, liver dan sebagainya. Tidak. Tetapi hati yang dimaksudkan ini adalah hati secara spiritual, iaitu mata hati kita. Tuan-tuan, yang awal saya dah kongsikan dulu kan. Mata hati ini bagaimana pandangan kita melihat, adakah dengan mata fizikal saja atau dengan mata hati. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak kongsikan di sini adalah setiap orang mempunyai mata hati. Setiap orang mempunyai mata hati. Tanyalah tuan-tuan orang jahat macam mana pun, tanyalah orang baik macam mana pun, semua orang ada perasaan. Di dalam hati ni tuan-tuan, ada satu perasaan yang Masya Allah tabaraka, yang susah untuk dirungkai. Yang susah untuk, sebab hati ni dia complicated tuan-tuan ya. Dia complicated. Kalau hati yang anatomi tu kita tahulah liver tu kan ada saluran-saluran dia pelbagai, ada masalah dan sebagainya. Tetapi nak rawat hati ni tuan-tuan, hati-hati menjaga hati dia sangat complicated. Kerana apa? Orang yang menjaga hati, insya-Allah orang ini akan sentiasa dijaga oleh Allah SWT. Nak jaga hati, samalah juga tuan-tuan kalau orang puji kita kan. Orang puji kita itu semuanya tuan-tuan, bagaimana kita nak awat? Orang puji kita ni memang kita boleh tepis dengan lari kan. Dengan apa? Tutup komen, contoh tuan-tuan ya. Kat Facebook kita, IG ke, kita ambil gambar. Ambil gambar keluarga je, tak ada benda pun. Tiba-tiba orang puji kita. Wih, cantik lah awak. Wah, cantik rumah awak, besar. Dekor-dekor cantik kan. Semua kan, dekor apa hari ni, makan apa hari ni, semua ada tuan-tuan. Ni semua hari ini. Kan? Maknanya tuan-tuan rompan, orang puji kita, kita boleh lari tuan-tuan. Boleh lari dengan pujian, left comment, off comment, tutup comment, ataupun kita boleh kita boleh tak payah layan kan, ignorekan aja dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan puan, nak jaga hati ia bukan mudah. Dia bukan mudah. Jaga hati dia tidak boleh hanya dengan lari tuan-tuan ya. Lari tu pun kita gerak hati. Bagus juga, betul juga dia kata kan. Akhirnya datangnya tak ujub dan akhirnya bangga dengan diri sendiri dan riak dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Jadi itu sebab ibu ayah, setiap daripada kita ini pasti adanya penyakit hati. Pasti ada.
Cumanya bagaimana kita mengawal hati kita. Ini saya nak kongsikan tuan-tuan ya. Jadi ulama bagikan ada 3 jenis hati. Ingat tuan-tuan berapa? 3. Yang pertama qalbus salim. Saya dah rungkaikan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua tuan-tuan dan puan itu qalbul mayyit, iaitu hati yang mati. Saya dah rungkaikan, saya dah cerita juga pada pertemuan yang lepas. Yang ketiga tuan-tuan dipanggil qalbul marid. Apa dia qalbul marid? Iaitu hati yang sakit. Apa makna hati yang sakit? Hati yang masih mempunyai kehidupan, tetapi hatinya ada benih-benih penyakit. Kadang-kala mereka hidup sihat berpandukan iman, tapi ada kalanya dia mengutamakan nafsu yang menggila. Ini tuan-tuan dan puan, ini maksud hati yang sakit. Hati yang sakit ni tuan-tuan, dia ada nilai baiknya, kan? Maknanya kesian dengan orang, ada sifat empati, bersangka baik, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kalau dia datang tuan-tuan tanpa diduga, akhirnya datang bangga diri dan sebagainya. Jadi ibu ayah, bagaimana kita nak tahu indikator kita ni ada masalah dengan hati kita? Bagaimana kita nak tahu adakah kita ni kategori hati yang sakit? Tuan-tuan, nak tahu orang itu demam, dia ada simptom. Betul tuan-tuan ya? Nak tahu orang tu sakit, dia ada simptom. Kan nak tahu orang tu gastrik ke, go out ke, tahu go out tuan-tuan ya? Gout. Kan? Nak tahu orang sakit apa-apa pun tuan-tuan, insya-Allah dia ada simptom dia. Simptom yang boleh menentukan adakah dia sakit ataupun tidak. Samalah juga dengan hati tuan-tuan ya. Contoh orang tu demam, orang tu sakit, kita tahu demam temperature lebih 37.5 kan. Sekarang ni semua orang cek suhu tuan-tuan. Bagaimana SOP-nya cek suhu? Alhamdulillah bagus. Jadi semua orang tahu tentang kondisi suhu badan dia kan. Sebelum ni tak pernah tahu pun. Jadi hari ni dah tahu orang pakai sanitize dan sebagainya. Alhamdulillah bagus tuan-tuan. Kekal menjaga SOP. Moga kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak kongsikan? Bila mana kita pergi mana-mana tuan-tuan, ya, kita tahu kalau kita demam, kita sakit kan. Contoh nak buang air besar, sakit perut, kita tahu memula saja, oh ni sakit perut ni. Ni kalau lepas sakit perut kita dah tahu dah apa yang perlu kita buat kan, apa yang perlu kita rawat dan sebagainya. Sama lah juga dengan demam. Ya, bila kita tahu 37.5 lebih, 38 confirm demam tuan-tuan ya. Bila demam kita tahu indikator ataupun simptomnya penyakit kita itu. Tetapi buaya, tersebab kalau kita pergi hospital kan, kita pergi klinik ke jumpa doktor ke apa kebagai, dia memang terus tuan-tuan, kadang-kadang kita tanya, apalah doktor ni, kita datang klinik kan, doktor tanya, sakit apa encik? Saya sakit ni. Oh, encik sakit macam mana? Kita tanya, apalah doktor tanya kita sakit? Kau kan doktor, takkan tak tahu? Tuan-tuan kena faham, doktor itu doktor bukannya pawang ya. Kan? Kalau pawang tak payah cakap tuan-tuan. Belum naik tangga rumah dia dah tahu dah. Saya dah tahu apa tujuan awak datang ke rumah saya. Itu ngarut tuan-tuan ya. Tapi kalau doktor dia kena tahu sebab daripada simptom itulah baru boleh dia diagnose untuk menentukan adakah kita sakit ataupun tidak. Faham tuan-tuan ya. Jadi bang ya, apa yang nak kongsikan di sini apa dia? Bila mana kita sakit fizikal ni dia ada simptom dia. Tetapi bagaimana dengan penyakit hati? Adakah penyakit hati ni ada simptomnya? Kalau tuan-tuan hati yang anatomi kan, liver, tuan-tuan cek LFT kan, liver function test. Tuan-tuan LFT, liver function test. Tuan-tuan buat ujian fungsi hati. Ya, tuan-tuan ambil darah, cakap pergi je klinik, tuan-tuan cakap saya nak buat LFT, liver function test. Saya nak cek proses liver saya ni berfungsi ke tak. Bila cek darah tengok, dia tengok bilirurin dah pelbagai semua datang semua, oh cantik, alhamdulillah hati kita okey. Itu hati yang anatomi tuan-tuan ya, itu hati yang fizikal. Tetapi yang mata hati ini bagaimana nak rawat? Apakah indikator ataupun apakah simptom yang kita boleh tahu hati kita sedang sakit? Mudah je tuan-tuan. Ini kata guru kami, mudah je tuan-tuan. Apa dia? Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, dengar. Catat. Dengar betul-betul. Hati resah, hati tak tenang, tengok orang senang. Faham tuan-tuan? Hati tak bahagia, tengok orang bahagia. Hati tak gembira, tengok orang gembira. Hati rasa tak tenteram, tengok orang senang. Faham ke? Tak faham tuan-tuan ya? Paling mudahnya, hati tak tenang, tengok orang senang. Bila mana tengok jiran kita baru menjalar je ke depan kan? Oh, baru betul. Memang macam-macam, tak kira lah kita apa kan? National car ke atau kereta luar negara ke? Masuk rumah, kita baru. Kita tengok dia. Kalaulah tuan-tuan terdetik dalam hati kita kata, alah hutang macam tu. Contoh tuan-tuan ya. Terdetik dalam tu, alah itu semua sebab anak dia bagi. Dia bukan ada duit pun. Alah itu tuan-tuan kita curi. La ilaha illallah na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan.
Kalaulah tak senang, tak tenang tengok orang senang, maknanya hati kita ada masalah, tuan-tuan. Ya, anak orang tu berjaya. Sebagai contoh, tuan-tuan, ni bahasa mudahnya beginilah. Ya, kalau dapat result dulu, ingat tak tuan-tuan kan? Ni SPM dah nak habis ni kan? SPM ni barangkali dah hujung-hujung ni. Ada lagi paper ke tak ada, saya pun tak pastilah. Rasa dah habis dah kan? SPM dah habis dah barangkali agaknya lah kan. Hari tu saya jumpa ada anak murid, dia kata dia last hari tu 17 lepas kan. Jadi maknanya dah habis dah tuan-tuan. Ni tak kira lah. Mungkin ada lagi ke apa, saya tak tahulah paper tuan-tuan, paper yang SPM ni apa dia. Tapi saya nak kongsikan tuan-tuan, nanti bila dapat result ni, barangkali macam kita dulu kan, lepas 3 bulan baru dapat result. Ni kali ni yang Promax ni, SPM 2020 ni, tak tahulah bila dia orang dapat result. Kita doa moga anak-anak kita diberkati insya-Allah dan cemerlang berjaya, amin insya-Allah. Apa nak kongsikan tuan-tuan, dapat result nanti. Dapat result nanti. Nanti ada orang tanya kita. Kita tanya orang kan. Tuan-tuan, kita tanya orang. Anak kau dapat SPM berapa itu? Result dia. Orang tu pun jawab. Alhamdulillah lah. Dapatlah semua A, alhamdulillah. Berapa subjek dia ambil? Dia ambil 10 subjek. Oh, sains agama. Dapatlah alhamdulillah semua A+. Lagak engkau La ilaha illallah. Tuan-tuan. Contoh ni. Orang yang tanya, ni contoh kita lah tuan-tuan. Kita tanya orang tu cerita, kita rasa dalam hati kita, nak belagak lah tu. Aku tanya berapa A, cakap macam belagak. Tuan-tuan. Kalaulah kita tak nak dia belagak, janganlah kita tanya. Yang kita tanya siapa suruh. Kan? Maknanya tuan-tuan, kalaulah ada perasaan seperti itu, dengki, ataupun rasa tak tenteram, tak senang, tak tenteram tengok orang lain, maknanya tuan-tuan, hati kita ada problem. Hati kita ada problem. Memang kadang-kadang dia rasa dia baik, alhamdulillah, tak ada masalah. Dengar kuliah, dengar ceramah, yang cakap ni pun lebih kurang juga tuan-tuan ya. Dengar ceramah, dengar kuliah, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, bila lepas waktu iman itu sebab ibu ayah, tuan-tuan perempuan, iman kita yazid wa yanqus. Iman kita meningkat dan menurun. Naik turun, naik turun. Pagi-pagi ni alhamdulillah lah dengar kuliah subuh kan. Alhamdulillah, iman meningkat. Alhamdulillah, ya puji Allah, selawat atas Nabi. Iman meningkat. Tapi lepas-lepas ni tak tahu lagi. Kejap lagi pergi pasar ke, pergi kerja ke, tuan-tuan. Ya Allah, kan membawang pula. Turun balik iman kita. Contoh, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku mengutuk orang ni? Naik balik iman kita. Itu sebab kita ni manusia. Normal tuan-tuan ni. Itu normal. Yang cakap pun lebih kurang juga. Sama lah juga tuan-tuan ya. Kalau hati sakit ni tengok, alah ustaz tu, yo je. Ya pakai baju, kot, bagai. Sekatilah tuan-tuan, pagi ni sejuk. Kan lah pakai kot tuan-tuan ya. Maknanya tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslim dirahmati Allah. Bila mana kita rasa hati tak tenteram, tengok orang pakai tu tak puas hati, tengok orang buat benda tu tak suka, tengok tu tak suka, tengok ni rasa tak puas hati, maknanya tuan-tuan, hati kita ada masalah. Maknanya kita ini dalam kategori qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit. Sebab ibu ayah, bila mana orang ini hati sakit, na'udzubillah min zalik, akhirnya tuan-tuan makin jauh dia dengan Allah SWT. Yang paling kita takut bukan saja jauh dengan Allah SWT, dia juga akan makin jauh dengan sesama manusia. Akhirnya dia datangnya hasad dengki, datangnya fitnah. Akhirnya tuan-tuan boleh memporak-porandakan dan na'udzubillah min zalik, yang paling bahaya, memutuskan tali silaturahim, dan akhirnya tuan-tuan kecundang ke neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi ibu ayah, tuan-tuan perempuan, apa yang saya nak tekankan di sini adalah bila mana kita dapat tahu je, kita rasa macam hati kita ni ada sesuatu. Tuan-tuan, nak muhasabah ini tak perlu kita cerita dengan orang. Tuan-tuan duduk malam-malam sebelum tidur fikir balik. Seharian aku hari ni, ada tak aku rasa tak puas hati dengan orang? Ada tak aku rasa terdetik dalam hati ni macam bajet bagus ada ni? Adakah tuan-tuan ya? Kita muhasabah diri. Jangan tengok orang lain. Tapi kalau pasangan kita, dia tanya kita yang ada tak apa-apa abang buat sekian-sekian. Tuan-tuan, kita berilah pendapat dengan jujur, dan kalaulah pasangan kita beri pendapat dengan jujur, kita kena terima juga dengan hati yang terbuka. Ingat tuan-tuan perempuan ya, kadang-kadang dia rasa bagus. Ingat tuan-tuan ya, orang yang rasa dirinya baik, sebenarnya dia belum lagi baik. Faham tuan-tuan ya? Ni contoh. Contoh, saya ulang tuan-tuan ya. Orang yang rasa dirinya baik, dia belum lagi jadi baik. Samalah juga kalau orang dia dah rasa dia bijak, orang dia dah rasa dia pandai, dia belum lagi pandai sebenarnya. Na'udzubillah min zalik. Kita kena muhasabah diri kita. Jangan sombong. Jangan rasa diri ni terbaik. Jangan rasa kita ni lebih baik pada orang. Tuan-tuan. Jangan.
Kita nak semua orang baik. Ini caranya. Bagaimana? Kita sebarkan majlis ilmu. Tekan button share. Tag rakan-rakan kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, bila mana hati yang sakit ini, kita perlu dirawat. Perlu dirawat. Semua orang kan ada hati sakit. Tuan-tuan, saya ada, tuan-tuan ada, semua kita ada. Cuma bagaimana kita nak kawal masalah hati ini. Bagaimana kita nak kawal hati kita yang sakit ini. Ulama menggariskan tuan-tuan dan puan, ada 5 ubat hati. Berapa tuan-tuan dan puan? Pandai. Komen tuan-tuan ni, ada 5 ubat hati. Nak ingat tuan-tuan ni, kita sakit, kita makan ubat yang bagi sihat Allah, bukan ubat. Tetapi tuan-tuan, hati ini kalau kita rasa macam, Ustaz, saya rasa betul lah Ustaz, saya tak tenang tengok orang senang Ustaz. Apa tengok jiran buat, orang buat, ipo dua buat, rasa macam tak gembira lah Ustaz. Rasanya saya ada masalah hati lah Ustaz. Saya ada masalah sakit hati lah Ustaz. Tuan-tuan, kalaulah kita ada, ulama menggariskan ada 5 cara nak rawat hati kita. Ada 5 cara ubat hati, ada 5 ubat untuk merawat hati kita tuan-tuan dan puan, agar hati kita ini sehat dan juga sejahtera. Apakah 5 ubat hati itu tuan-tuan dan puan? Nak tahu ke tak nak? Kalau nak tahu tuan-tuan, tekan bawah komen, nak. InsyaAllah tuan-tuan, masa tidak mengizinkan, kita jumpa bertemu akan datang. Saya akan kongsikan 5 ubat untuk merawat hati kita yang sakit. InsyaAllah pada pertemuan akan datang jika ada umur dan rezeki. InsyaAllah. Minta maaf segala kekurangan, baik buruk semua daripada Allah. Yang lemah itu kelemahan diri saya, Azam Al-Kankari. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey. Sejak lepas dah makcik minum air ni, alhamdulillah sakit tu makcik beransur okey. Daripada susah nak bangun, makcik senang bangun. Dan kawan-kawan makcik pun tengok makcik berjalan macam lepas kudung sekarang ni. Laju. Benda ni. Berapa botol Jadi lah? berkesan lah untuk makcik. Sekarang makcik minum 2 botol. Alhamdulillah. Jadi orang kata tu yang daripada tengok keadaan Acik, kawan Acik tanya lama, Acik kata tu tengok pada tindak balas pada Acik dulu. Kalau Acik berjaya, bila orang tengok, alhamdulillah Acik dah makin cergas, makin tak ada lah macam dulu tak angkut jalan. Jalan-jalan Tu dia orang nak juga tak gitu. Sikit ya.